Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar bin Ismail, nombor matrik 203048. Hari ini saya ingin membuat perbincangan mengenai kursus pengalaman awal di sekolah. Dan sekolah yang saya pilih ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Pelong, Setiu, Terengganu. Pengenalan sekolah ini ialah Sekolah SMK Pelong dibuka pada 1 Januari 2004 dan terletak di jalan utama yang menghubungkan persimpangan jalan Sungai Tong iaitu 39 km dari Kuala Terengganu dan 10 km jika dari Kampung Batu 29. SMK Pelong juga merupakan sekolah kawalan daerah dan merupakan sekolah semi asrama penuh. Slogan sekolah ini ialah Skillscope yang bermaksud Quality School of Pelong dan mampu merampung pelajar seramai 400 orang dalam satu masa. Sekolah ini juga mengambil pelajar dari kawalan daerah Setiu dan seluruh negeri Terengganu serta pelajar dari pelkaya iaitu pelajar golongan anak yatim serta golongan berpendapatan rendah. Jumlah pelajar pada tahun ini ialah seramai 211 orang iaitu pelajar lelaki seramai 69 orang dan pelajar perempuan seramai 142 orang. Bilangan guru pula seramai 41 orang, terdiri daripada 15 orang guru lelaki dan 26 orang guru perempuan. Jumlah keseluruhan staf di sekolah ini ialah seramai 65 orang. Seterusnya, sekolah ini juga projek pembangunan hoki negeri Terengganu yang dikenali sebagai Sukan Prestasi Tinggi Sekolah iaitu SPTS. Sekolah ini juga aktif dalam kelab pelancongan koperasi sekolah. Visi sekolah ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera dan misi sekolah ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Matlamatnya pula melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, melahirkan insan yang beriman dan berakhlak mulia serta berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Seterusnya, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan akhirnya memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Inilah infrastruktur yang terdapat di SMK Pelong iaitu perhimpunan utama, surau, foyer sekolah, dewan utama, asrama dan juga bilik darjah. Seterusnya ialah struktur organisasi sekolah. Tuan Haji Sabaruddin bin Saleh iaitu pengetua, Haji Yusuf bin Yaakob iaitu PKM, Tengku Azman bin Tengku Mokhtar PK Pentadbiran dan juga Puan Nur Rahimin PK Kurikulum. Budaya sekolah di sekolah ini ialah perhimpunan rasmi setiap hari Ahad dan perhimpunan biasa pada setiap hari. Waktu masuk ke sekolah, memberi salam kepada guru, mengadakan kelas tambahan, pemakaian baju batik pada hari Khamis, solat berjemaah, penerapan dan mengamalkan amalan membaca Al-Quran dan rokok di hadapan asrama setiap pagi. Budaya kerja pula ialah etika guru-guru cemerlang dan patuh arahan pengetua. Bekerja secara berpasukan, bersifat pemikiran yang terbuka, pengurusan masa yang cekap, bermesyuarat sebelum melaksanakan program dan juga saling menghormati antara satu sama lain. Persatuan Ibu Bapa dan Guru pula, persatuan ini ditubuhkan pada tahun 2005 dan pada tahun 2020 PIBG mengadakan sambutan ke-16. Peranan PIBG ialah menjalinkan hubungan yang baik antara guru dan juga ibu bapa demi anak-anak mereka. Seterusnya, merapatkan hubungan yang baik antara ibu bapa, bekerjasama dengan sekolah untuk melaksanakan program serta mencari sumbangan untuk faedah para pelajar. Inilah refleksi saya selama 10 hari di Sekolah SMK Pelong, refleksi terhadap persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Pertama, saya terlibat dalam misi COVID-19 iaitu misi bantuan di Pulau Redang bersama guru pendamping. Di sini saya dapat mempelajari cara mengurus sesuatu organisasi, dapat mendisiplinkan diri dalam pengurusan masa, sentiasa komited dengan setiap kerja yang saya buat, dapat menjaga penampilan yang baik di kalangan masyarakat setempat sebagai bakal seorang guru. Seterusnya ialah terlibat dengan kelas PDPR bersama tingkatan 5 Al-Razi dan juga Al-Kindi melalui Google Meet. Sukatan pelajaran pada hari itu ialah bully cyber. Dari sini juga saya dapat belajar untuk mengurus kelas, mempelbagaikan kaedah mengajar, cara untuk mengambil hati pelajar. Seterusnya, saya mengikuti kelas PDPR tingkatan 5 Al-Farabi juga melalui Google Meet dan sukatan pelajaran pada hari itu juga mengenai bully cyber. Di sini saya belajar dengan guru pendamping saya supaya sentiasa tenang ketika mengajar dan memupuk sifat sabar yang tinggi sebagai seorang guru serta menjadi guru yang bertanggungjawab. Seterusnya ialah aktiviti saya ke sekolah bersama guru pendamping iaitu melawat bilik darjah dan juga mengemas stor sukan. Di sini saya belajar untuk menyusun alatan sukan, merekod alatan sukan yang masuk dan juga keluar.
Di sini juga saya dapat meneliti setiap barang supaya selamat digunakan nanti. Saya juga dapat belajar untuk memupuk sifat tanggungjawab sebagai seorang guru dan fokus setiap kerja yang saya buat. Dan aktiviti yang terakhir selama 10 hari ialah saya menjadi model lakuan untuk program Fit Workout di rumah guru pendamping saya. Di sini saya dapat belajar untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik yang mungkin. Ini ialah jadual saya selama 10 hari di SMK Pelong. Baik, seterusnya ialah refleksi terhadap aktiviti kurikulum. Sepanjang 10 hari, SMK Pelong telah mengadakan program sambutan Bulan Kemerdekaan. Program ini dianjurkan oleh Unit Panitia Bahasa Melayu dan juga Unit Panitia Bahasa Inggeris. Di sini saya dapat mempelajari proses pengendalian program yang besar, memupuk sifat profesional sebagai seorang guru ketika mencari pemenang dan menjadi seorang guru yang penyabar. Peranan guru dalam pengendalian aktiviti kurikulum ialah memastikan aktiviti ini dijalankan selaras dengan objektif sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti yang dijalankan, terlibat dengan kelab dan persatuan. Seterusnya ialah merancang strategi untuk meningkatkan prestasi kelab dan persatuan dengan cara yang sesuai. Yang terakhir, memastikan aktiviti yang dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah yang pertama ialah perhimpunan pada setiap pagi bermula 7 suku hingga 7.40 pagi. Kelebihan guru dapat melakukan persediaan lebih awal, majlis perhimpunan yang tersusun dan sistematik, serta pengawas dapat mengawal pelajar. Ada juga kekurangan iaitu sebilangan pelajar datang lewat dan juga ponten sekolah. Penambahbaikan, mengenakan tindakan kepada pelajar yang lewat dan ponten perhimpunan seperti merotan dan merekod nama mereka untuk rekod disiplin pelajar. Seterusnya ialah memberi salam kepada guru. Kelebihannya dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang baik antara guru dan pelajar, memupuk sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Kekurangan ada juga iaitu segelintir pelajar yang sambil lewa sahaja dan tidak peduli apabila bertemu dengan guru. Cadangan penambahbaikan ialah guru perlu mainkan peranan untuk nasihatkan pelajar untuk memberi salam kepada guru. Memberi teguran dengan penuh berhemah kepada pelajar dari perhimpunan supaya mereka semua dapat mendengarnya dengan baik. Seterusnya ialah memakai baju batik setiap hari Khamis. Kelebihannya ialah memupuk rasa cinta kepada budaya tradisional Malaysia. Kekurangannya pula ialah sebahagian sahaja yang memakai baju batik pada hari Khamis termasuk guru dan juga pelajar. Cadangan penambahbaikan ialah memberi peringatan kepada guru dan pelajar supaya memakai baju batik pada hari Khamis dan mengenakan tindakan kepada pelajar yang ingkar arahan tentang pemakaian baju batik pada hari Khamis. Seterusnya ialah budaya kerja. Budaya kerja yang pertama ialah menepati masa ke sekolah dan juga ke kelas. Kelebihannya ialah guru mempunyai masa yang cukup untuk membuat persiapan mengajar. Kekurangannya pula ialah ada pelajar yang masuk lewat dan ada juga pelajar yang ponteng. Penambahbaikan pula, guru harus memeriksa kehadiran pelajar sebelum kelas bermula dan mendenda pelajar yang ponteng kelas supaya mereka tidak mengulangi kesilapan yang sama. Bekerja secara berpasukan pula, kelebihannya ialah memupuk semangat kerjasama antara guru, menjadi kerja lebih mudah dan teratur. Kekurangannya ada juga guru yang tidak bekerjasama antara satu sama lain. Cadangan penambahbaikan ialah membahagikan tugas secara sama rata kepada semua guru agar mereka tahu peranan dan tugas masing-masing. Seterusnya ialah amalan menghormati dalam kalangan guru dan staf. Kelebihannya ialah dapat bekerjasama ketika melakukan aktiviti dan tidak membezakan peringkat umur dan juga pangkat. Kekurangannya pula ialah sebahagian guru tidak suka bergaul dan suka bekerja secara bersendirian. Cadangan penambahbaikan, pengetua perlu memainkan peranan yang penting untuk membuat pertemuan dengan kerap antara guru supaya hubungan menjadi lebih erat. Jadi kesimpulannya di sini, sepanjang 10 hari saya menyertai kursus ini, saya dapat menimba pengalaman baru ketika menjalani kursus ini sebelum masuk ke alam pekerjaan yang sebetulnya sebagai seorang pendidik. Saya juga dapat mengetahui cara untuk menguruskan bilik darjah dan untuk menguruskan pelajar dengan baik. Saya juga dapat mengetahui budaya sekolah dan budaya kerja yang diamalkan serta dapat mempraktikannya suatu hari nanti. Selain itu, dapat mengetahui dan meneroka organisasi sekolah termasuk aktiviti kurikulum yang dijalankan setiap tahun. Dan akhir sekali, saya dapat memperbaiki sasiah diri saya dan berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik sebagai bakal pendidik suatu hari nanti. Program pengalaman awal di sekolah ini memberi kesan yang sangat positif kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih.